Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan modul yang seterusnya, iaitu modul pengurusan kewangan selepas bersara. Okey, sebelum saya memulakan modul ini, saya nak tanya anda boleh komen dekat bawah, nyatakan apakah maklumat anda selepas persaraan kelak. Sebagai contoh, apa yang ingin anda apa yang ingin anda buat selepas bersara untuk menghabiskan masa tua anda kelak bersama pasangan ataupun bersama keluarga. Seperti yang anda tahu, persediaan selepas persaraan adalah proses seseorang individu yang telah tamat berkhidmat dengan kerajaan ataupun bekerja di sektor swasta dengan membuat persediaan dari segi fizikal, mental dan intelek dalam menempuh alam selepas bersara. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah memastikan anda mempunyai pengetahuan dan dalam dana yang mencukupi untuk menampung kehidupan selepas bersara. Justifikasi merancang persiapan selepas bersara ini akan menambahkan kos sara hidup yang meningkat, kos perubatan, dan tiada lagi pendapatan tetap selepas bersara, simpanan KBUSP yang tidak cukup selepas bersara. Okey, jenis-jenis pendapatan selepas bersara kelak ada 5 jenis, iaitu skim pencen, pencen yang setiap bulan yang anda terima daripada sektor kerajaan, skim KWSP, skim simpanan persaraan yang anda melabur daripada ASB ataupun ASNB, dan dapatan pelaburan daripada lain-lain insurans, dan bekerja selepas bersara seperti menjalankan perniagaan. Faktor yang perlu anda pertimbangkan selepas bersara adalah kadar inflasi yang semakin naik mengikut tahun-tahun yang akan mendatang dengan kadar kesihatan, jangka hayat, perniagaan maju ataupun bankrupt, saham naik ataupun turun. Okey, tips selepas persaraan yang saya ingin sampaikan di sini adalah dari segi persediaan emosi. Persediaan emosi ini terbahagi kepada 3 situasi. Situasi yang pertamanya lah bersara secara wajib yang mencapai umur 50 hingga 60 tahun. Ini merupakan emosi yang stabil, gembira selepas daripada komitmen tertentu disebabkan mereka telah melunaskan hutang seperti pinjaman rumah dan mendapat sokongan anak-anak, keluarga masing-masing. Inilah akan memenuhi kehendak 5 kehendak manusia menurut teori keperluan Maslow, iaitu ia akan memenuhi keperluan fisiologi, salah satunya adalah makan dan minum, keselamatan, ingin disayangi, penghargaan ke diri dan kesempurnaan kehidupan di masa usia tua kelak. Yang keduanya, bersara hilang upaya. Persaraan jenis ini merupakan terlibat dengan kemalangan yang tidak disangka, seringkali mengalami emosi yang tidak stabil, contohnya penyakit, kemalangan hingga menyebabkan tidak mampu lagi bekerja seperti bekerja biasa. Emosinya akan terhasil bersifat negatif, iaitu menyalahkan, menyesal, bimbang, tanggungan keluarga, paranoid, impian tidak kesampaian dan tertekan. Yang terakhirnya, bersara secara pilihan. Penjawat awam ataupun sektor swasta, mereka ini adalah lebih proaktif dan sanggup menerima risiko dengan melepaskan jawatan yang disandang dan memilih kerjaya lain. Selalunya mereka akan memilih perniagaan, pendidikan ataupun berhijrah ke luar negara. Dari segi spiritual
merupakan asas kepada kekuatan dalaman yang mengaitkan hubungan seorang manusia dengan Maha Pencipta ataupun Tuhan mereka sendiri. Ini disebut sebagai elemen kerohanian. Maka pesara perlu mempunyai kekuatan kerohanian yang mantap untuk melalui perubahan hidup yang lebih tenang. Ini boleh dilaksanakan mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Terusnya, penjagaan kesihatan. Ini adalah faktor utama kebahagiaan emosi seseorang pesara kelak. Individu yang sihat dari segi emosi dan fizikal dapat merancang perancangan kewangan yang lebih baik. Oleh yang demikian, sejak muda kita perlulah merancang penjagaan kesihatan yang lebih baik dengan duit, pension dan tidak menghabiskan untuk merawat penyakit sahaja. Selain itu, perlu ada pelan kerjaya. Ini dapat membantu meningkatkan kesihatan mental yang baik. Bak kata pepatah, manusia akan bermasalah apabila tiada kerja yang patut dibuat berbanding tiada wang yang mahu dibelanjakan. Namun, kepada bakal pesara, perlulah mencari kerja ataupun hobi yang disukai untuk menjamin kesihatan mental dan kehidupan keluarga yang lebih baik. Selain itu, sokongan keluarga juga amat penting pada usia tua kelak, sebagai contoh isteri, anak-anak dan cucu-cucu. Kita seharusnya pandai berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka kerana di masa kita ada kesusahan, mereka adalah orang yang pertama akan membantu kita. Selain itu, kita perlu mengubah gaya hidup. Cara ini merangkumi kaedah perbelanjaan, pembahagian masa, aktiviti rutin yang lebih gembira dan mengurangkan tekanan mengikut kemampuan diri masing-masing. Sebagai contoh, saya bekerja selama 25 tahun sebagai penjawat awam, mengamalkan rutin bekerja 9 jam dari 8 pagi hingga 5 petang. Apabila tiada kerja, rutin itu perlulah dijana melalui kerjaya yang lebih santai, berbaloi dan bermanfaat dan bersesuaian dengan faktor umur anda kelak. Okey, saya akan bagi anda insight macam mana nak menyimpan pelaburan persaraan selepas bersara kelak. Untuk mengetahui bagaimana anda menganggar pension anda nanti, anda boleh melayari internet www.jpapension.gov.my. Ini untuk membantu anda menganggar sebanyak mana duit pension dan anda dapat nanti pada usia tua selepas persaraan. Saya sebagai contoh, Ali seorang pengurus di sebuah syarikat korporat di ibu kota. Beliau sudah bersara 5 tahun lalu, namun selepas 3 tahun bersara, Ali kembali bekerja sebagai pemandu teksi. Dia terpaksa bekerja semula untuk menjara keluarga, membayar kos perubatan isterinya. Memandangkan duit KBUSP yang diterimanya hampir habis dan tidak mempunyai simpanan yang lain. Keadaan Ali ini agak sukar selepas bersara. Oleh itu, dia pun tidak menyangka isterinya telah jatuh sakit dan menyebabkan duit KBUSP yang diterimanya bukan sahaja untuk menyara keluarganya, tapi dia juga untuk menyara isterinya. Apa yang berlaku kepada Encik Ali ini bukanlah perkara biasa. Ia boleh berlaku pada diri kita juga, kepada sesiapa saja di hari tua kelak. Oleh itu, kita sering terlupa bahawa selepas bersara kita tidak lagi mempunyai pendapatan.
sedangkan kehidupan masih berjalan seperti biasa dan simpanan akan habis jika tidak dijana sewajarnya. Dan ketika ini pun kadang-kala pendapatan kita tidak cukup. Bayangkan bagaimana nak menjana kehidupan dalam tempoh tanpa pendapatan. Selepas bersara mungkin mengambil masa 20 tahun hingga 30 tahun sehingga kita meninggal dunia. Jadi apa yang kita perlu buat adalah tabungan ketika masih bekerja untuk kegunaan selepas bersara. Melihat keadaan Cik Ali ini, kita berasa bimbang dan mula memikirkan membina tabungan persaraan. Okey, dari mana kita perlu bermula? Kita perlu bermula dengan menetapkan gaya hidup yang diingini dengan mengambil kira kos hidup, tahap kesihatan dan tanggungan kita selepas bersara. Seterusnya, kita perlulah memikirkan kesan inflasi terhadap keupayaan sekarang untuk berbelanja pada masa hadapan. Inflasi ada kaitan dengan keupayaan diri kita dengan kos pembelian. Inflasi adalah faktor menyebabkan nilai ringgit hari ini menjadi lebih kecil pada masa depan, seterusnya mengurangkan kuasa kita untuk membeli. Sebagai contoh, saya membelanjakan 250 pada hari ini. Mungkin troli saya penuh dengan pelbagai barang. Namun, apabila bersara kelak, duit 250 itu hanya dapat mengisi separuh daripada troli. Oleh itu, tabung persaraan perlu kita buat untuk mendapat pulangan ataupun dividen yang lebih tinggi berbanding dengan kadar inflasi. Jadi, langkah yang seterusnya kita perlulah menabur dengan pulangan yang lebih besar berbanding unjuran inflasi negara. Contohnya, menabur dalam unit amanah yang dipercayai, memberi pulangan pelaburan purata 70% sehingga jika unjuran inflasi tahunan negara adalah 4%. Okay, langkah yang seterusnya, kita perlu memastikan pelaburan yang kita kumpul itu dapat memenuhi keperluan kita pada masa hadapan. Kita juga disarankan untuk membeli insurans bagi melindungi diri kita daripada perkara yang di luar dugaan seperti serta tanah sebagai aset jangka panjang kita untuk menampung kehidupan pada masa hadapan. Ini adalah penting supaya kita tidak mengalami masalah kewangan pada usia tua kita dan menikmati kehidupan di penghujung usia kita. Oleh itu, tabung persaraan ini perlulah kita buat dan kita janganlah menggunakan duit itu dengan sewenang-wenangnya. Guna duit itu untuk perkara yang berfaedah dan bermanfaat untuk diri kita. Okey. Oleh itu, kita tidaklah pernah terlewat untuk memulakan tabung persaraan dengan membuat pelaburan tabung persaraan di ASB ataupun ASNB ataupun mana-mana badan yang ada kaitan. Kita boleh mengunjungi pejabat ASNB yang berhampiran dan mendapatkan khidmat nasihat pelaburan daripada mereka. Contohnya, pemodalan nasional berhad dan amanah saham nasional berhad. Itu boleh kita buat untuk simpanan pelaburan persaraan pada hari tua kelak. Sebagai kesimpulannya, perancangan selepas bersara harus dilaksanakan dengan lebih awal. Perancangan pengurusan selepas bersara adalah persiapan untuk menguruskan pendapatan pada usia muda dan bekerja
dan berbelanja pada hari tua kelak untuk menikmati sisa-sisa itu. Ikutilah modal yang seterusnya, iaitu yang ketujuh daripada video yang seterusnya. Okay. Sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.